Sekarang di Indonesia ada isu besar yang cukup membuat kita berdebat, berpikir tentang isu pernikahan sesama agama, berbeda agama. Dan isu ini buat kalangan liberal memang cukup menarik dan memberikan ruang bagi mereka untuk bisa mengekspresikan kebebasan. Tetapi bagi kita tentu yang memang memiliki manhaj yang sudah jelas, manhaj Islam ini menjadi sebuah tantangan dan persoalan besar. Nah, kita ingin mendapatkan pandangan dari Mufti, dari Dato' terkait persoalan ini, dan kita berharap ketika ini disampaikan di forum yang terhormat ini nanti mungkin bisa di-share, diberitakan sehingga memiliki vibrasi kepada masyarakat terkait dengan persoalan pernikahan berbeda agama yang sekarang lagi heboh di Indonesia. Mungkin itu aja, mohon untuk bisa mendapatkan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu isu yang agak panjang untuk dibahaskan, tapi saya akan cuba ringkaskan kepada beberapa isu. Yang pertama, tujuan perkawinan dalam Islam itu jelas, kan? Bukan saja soal, ya memang soal hubungan seks yang halal dan seumpamanya, tapi juga ada anak-anak yang akan diwarisi keluarga. Maka Islam mengambil berat soal ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu qawwam di atas wanita, yakni menguruskan wanita. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, di atas apa yang Allah lebihkan sebahagian daripada sebahagian di atas harta yang mereka belanjakan. So ini lelaki kontrol keluarga supaya menjadi keluarga dan ada tanggungjawab kekeluargaan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dalam neraka, daripada api neraka. Poin ini kita kena jelas. Poin yang berikutnya, ada agama yang dekat dengan Islam. Maksudnya dia mudah untuk faham Islam dan tak mustahil kalau dia kahwin akhirnya dia boleh jadi Islam. Iaitulah agama Yahudi dan Kristian. Agama Yahudi dan Kristian dia dekat dengan Islam. Banyak perkara dah sama, kecuali beberapa isu tauhid, tapi mereka dah ada banyak foundation yang sama. So agama kelihatan membenarkan untuk Muslim lelaki berkahwin dengan wanita Yahudi dan Kristian di atas dasar mereka adalah di kalangan ahlul kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan golongan wanita-wanita muhsanat yang mana yang muhsanat yang diberikan kitab. Bila Allah Ta'ala bercakap al-yawma uhillakumut thayyibat dalam surah Al-Maidah, pada hari ini dihalalkan kepada kamu benda-benda yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum, makanan ahli kitab halal untuk kamu. Wa ta'amuhum halal lakum, dan makanan wa ta'amukum halal lahum, dan makanan kamu halal untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahum, dan wanita-wanita baik di kalangan mukminat. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, dan wanita-wanita ahlul kitab yang diberikan kitab sebelum daripada kamu, yakni bukan kitab-kitab yang kemudian tak ada kitab selepas pada Nabi Muhammad, yang kitab sebelum daripada idza ataitumuhunna ujurahun, apabila kamu memberikan kepada mereka ialah mahar mereka, muhsinina ghaira musafihin, dalam keadaan mereka itu muhsinin, wanita yang baik, bukan wanita lacor. Wala mutakhidhi akhdan, bukan kerana ambil upah pelacuran, bukan. So dengan hadis, dengan ayat Quran dalam surah An-Nisa ini, maka ulama-ulama, bukan saja sebelum ulama-ulama, pada zaman Nabi memang berlaku perkahwinan antara para sahabat dengan wanita Yahudi atau wanita Kristian.
Mereka tak ubah agama. Kalau mereka ubah agama, tak timbullah Yahudi Kristian. Kalau mereka ubah jadi Muslimah lah, mereka Kristian. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab melarang. Huzaifah ibn Yaman, dia larang. Huzaifah tanya, adakah kau telah mengharamkannya? Umar kata, aku tak haramkan. Tapi kalau siapa yang isteri dia Kristian ataupun Yahudi, dia tak boleh pegang beberapa jawatan dalam kerajaan. Dia takut berlakunya bocor maklumat kerajaan, pasal tak aman. Tapi perkahwinan itu berlaku. Mazhab-mazhab dalam Islam berkhilaf. Setelah kemudian mazhab itu berkhilaf. Adakah pengkhususan, pemberian keizinan berkahwin dengan wanita ahlul kitab? Hanya wanita ahlul kitab yang asal, maksudnya yang keturunan ahlul kitab, atau any Christian boleh kita kahwin? Mazhab Syafi'i agak ketat lah masalah ni. Tapi sebelum saya nak pergi tu, kena clear. Dalam nas hanya kata lelaki tu Muslim, wanita tu ahlul kitab. Tak ada yang sebalik. Tak ada yang lelaki tu ahlul kitab, wanita Muslimah. Tak ada. Sebab apa? Siapa yang kontrol family? Ar-rijal. Wanita, lelaki kontrol family. Maksudnya kalau dia kerana dalam sifat agama dan Islam, isteri taat kepada suami. Kalau suami dia Kristian, dia kena taat semua, susah dia. Untuk rumah jadi harmoni, kerana Islam tak boleh taat lah benda yang maksiat, dan ada possibility suami dia akan bawa dia ke gereja, anak-anak, so tak mungkin. Tapi kalau suami dia Muslim, isteri dia Kristian, rumah tangga di bawah kendalian Muslim. Okey. Mazhab-mazhab lain lah, mazhab Hanafi dan seumpamanya, mereka benarkan perkahwinan ni. Dan dari segi logik nasnya, daripada nasnya nampak pun argumen tu kuat. Cumanya sebahagian mereka mengikat ia dengan siasat syariah. Maksudnya, kalau nak kahwin, make sure lah awak tu memang boleh kendali je. Bukan awak kahwin dengan Kristian, awak jadi Kristian lebih daripada dia lagi. Macam tu lah lebih kurangnya, dalam bahasa kasarnya. Kerana akhirnya tak sampai tujuan perkahwinan. Itu agama. Yang ada ialah wanita Jew and wanita dan yang menganut Yahudi memang bangsa, dan Christianity yang menganut Kristian. Yani they are Christians and their religion is Christianity. Dia kata dia kena menganut Islam dulu. Kalau menganut Islam tak timbullah isu. Dia tak menganut Islam. Kerana Allah membezakan. Allah, kerana Quran ada beza benda tu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'ti yaumul bayin. Orang-orang kafir di kalangan musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir di kalangan ahlil kitab wal musyrikin. Maksudnya kafir ada dua, kafir ahli kitab, kafir musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Orang kafir ahli kitab, orang kafir musyrikin. Yang tu yang kita boleh makan sembelihan mereka, kosher, kita boleh makan sembelihan mereka. Orang Kristian yang sembelih mengikut cara Kristian, kita boleh makan sembelihan mereka. Mazhab Syafi'i macam saya kata, dia ketat dalam hal ni. Tapi kalau kita tengok kenapa banyak tokoh-tokoh Arab, isteri mereka Kristian di Lebanon, mereka di atas kaul mazhab-mazhab yang membenarkan. So kalau ada orang lelaki Muslim kahwin dengan wanita Kristian ataupun Yahudi, masih dalam pandangan fiqh. Okey dulu. Tapi tidak Hindu, tidak Buddha, itu berlainan. Kerana perkahwinan dengan Kristian lebih dekat. Ramai orang Kristian yang kahwin dengan Muslim, dia jadi Muslim. Pasal dia tahu ini lebih kukuh agamanya. Kemudian kebelakangan ini ada para ulama bahaskan, saya nak ringkaskan, ni ada sesi jawapan saya yang lebih panjang tapi saya ringkas. Kalau dia tak kahwin tapi dia tu suami dia Kristian, dia masuk Islam, adakah boleh
untuk dia, adakah wajib untuk dia terus tinggal suami dia? Katakanlah dia satu orang, suami dia Kristian, dia masuk Islam. Suami tak masuk Islam. Perempuan yang masuk Islam. Boleh tak dia tak tinggal rumah dia? Tak tinggal, dia masih dengan suami dia. Ini berlaku perbahasan di kalangan sarjana. Fiqh yang lama kata apabila satu orang pasangan salah satu masuk Islam, iddah belum habis, yang berikutnya ikut masuk Islam, maka sebelum tamat iddah mereka kekal suami isteri. Jika dah tamat iddah, mereka dia masuk nak terus jadi suami isteri, dia hendaklah dengan akad yang baru. Ini dalam fiqh yang lama yang ada. Tapi bila berlaku isu yang ni, yang terutama mereka yang di Eropah, di barat, isteri masuk Islam, tapi kalau bagi tahu suami nanti kacau. Rumah nanti tak masalah, dia nanti tak ada tempat tinggal. Tambah kalau beli rumah sekali, nanti boleh bawa ke kes mahkamah. Apa penyelesaian dia? So scholars ini yang ditimbulkan tadi, mana saya diam, ramai tulis termasuk Al-Qardawi, Raisuni, ramai yang menulis tentang hal-hal. Sebahagian mereka kata dia maintain di dalam tempoh iddah itu untuk convince suami dia jadi Islam. Sebahagian mereka kata dia kekal rumah tangga sebagai suami isteri sehingga tunggu suami dia masuk Islam, tapi dia elakkan bagi diri dia diserahkan pada suami dia di dalam hubungan seks, tapi duduk. Dan pandangan-pandangan ini bolehlah untuk diamalkan apabila keadaannya darurat. Kalau dia tahu saja, habis, hancur anak pinak. Kalau dia kata, kalau awak masuk Islam, awak kena keluar daripada rumah awak, dia tak mau masuk lah. Nanti anak-anak dia nanti, dia akan jadi mangsa. So dia tak apalah, saya tak payah masuk Islam lah. So fiqh dalam hal ni lebih lunak dan luas. Kenapa? Kerana ada sahabat-sahabat di peringkat awal yang masuk Islam, suami mereka tak masuk masa peringkat Mekah. So di atas peristiwa-peristiwa di peringkat Mekah tu dijadikan dalil bahawasanya boleh untuk ditangguhkan. Jika dia istihad, dia masuk Islam, dia kena keluar daripada rumah dia. Tapi tidak ada fuqaha yang menyatakan ini satu lelaki yang bukan Islam, yang selain daripada agama Yahudi dan Kristian, nak kahwin dengan satu orang perempuan Islam boleh di atas toleransi agama. Tak ada. Ini tak ada. Perkahwinan itu tidak sah dan dia termasuk di dalam zina. Orang kata macam mana nak toleransi agama? Toleransi agama tak timbul hal tu. Saudara-saudari sekalian, mungkin panjang sikit saya jawab soalan fiqh ni, tapi saya nak bagi tahu. We can tell non-Muslim all over the world, di seluruh dunia ni. Di Indonesia umpamanya, majoriti Muslim kan dan Muslim? Majoriti rakyat Indonesia Muslim kan dan Muslim? Muslim. Non-Muslim ada tak? Berapa peratus ada Muslim? Muslim berapa peratus? 87. Non-Muslim 13%. Adakah non-Muslim ditindas di Indonesia? Tidak. Tidakkah sebahagian non-Muslim itu jauh lebih kaya daripada orang Muslim di Indonesia? Ya. Di Malaysia juga sama, betul tak? Non-Muslim lebih kaya daripada orang Muslim. Adakah kita tengok hari-hari cerita gedung-gedung mereka dibakar? Tak ada. Adakah kereta mereka dilanggar, mereka dipukul di tengah jalan kerana bukan Muslim? Ada? Tak ada. Adakah gereja-gereja mereka dihancurkan? Tak ada. Christian Coptic di Mesir, Qibti Arab panggil, Al-Aqbat Qibti, punya lama, dapat surat lagi pada Sayyidina Umar
untuk make sure Khalifah dia Amr bin As, don't touch them. Kristian di Baitul Maqdis dapat surat daripada Sayyidina Umar, hak mereka untuk hidup. Kristian di Syria, cerita zaman Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia collect jizyah daripada wanita Kristian Syria. Bila dia collect jizyah daripada Kristian Syria, kerana nak jizyah, Islam datang cukai lah. Kemudian nak berlaku peperangan pun dengan Kristian lain juga, Kristian Ortodok yang lebih, Kristian pusat yang lebih ni. Tentera Islam rasa takut kalah dalam peperangan tu. Kristian Islam panggil balik orang Kristian di Syria, you take back your jizyah, ambil balik cukai kamu. Heran Kristian di Syria, tentera tak pernah ambil duit orang, bagi balik. Kerana kami tak dapat jamin, kami dapat protect kamu. Berlaku peperangan, tentera Islam menang di Syria, di Syam. Tentera Islam menang di Syam lah, bukan Syria, not the right word is Syam, di Syam. Selepas menang, Islam masuk balik ke mereka, ke Syam, kata kami ambil balik jizyah kerana kami memang berjaya protect kamu. Orang Syam masuk Islam kerana kagum macam mana tentera boleh bagi balik jizyah, ambil balik betul janji mereka. Baki masih ada Kristian di Syria, tak dihancurkan. Zaman Umar bin Abdul Aziz di kawasan Uzbekistan, Samarkand ini, dulu mereka masuk, tentera masuk, terus tawan Samarkand. Bila dia duduk di kawasan mereka, lama kelamaan mereka dah tahu rupanya salah cara tentera masuk ni. Tentera Islam, mereka tak masuk Islam, mereka tahu menurut Islam tak boleh masuk terus, kena bagi amaran dulu. Kemudian kena bagi tahu buat pungutan jizyah. Mana boleh tawan satu negeri terus. Bila sampai pada zaman tu, mereka dah pandai, mereka hantar surat kepada Umar bin Abdul Aziz di Syria, di Syam, di Dimashq. Wakil mereka pergi jumpa Umar bin Aziz, kata kami nak mengadu tentera Islam buat tak betul, kalau ikut dalam sejarah kami, masuk terus tanpa ambil masa tu Qutaibah bin Muslim, ambil tanpa dulu memberi amaran, dakwah pada Islam dan beri amaran. Umar bin Abdul Aziz, masa dia sampai tu dia tanya mana Umar bin Abdul Aziz, dia tunjuk Umar bin Abdul Aziz. Dia tengok betul ke? Dia tengok anak Umar bin Abdul Aziz berkelahi dengan seorang anak yatim. Anak yatim tu pukul anak Umar bin Abdul Aziz, luka. Lepas tu dia tengok Umar bin Abdul Aziz bagi buah pada anak Abdul Aziz. Dia kata betul ya Khalifah. Dia kata Umar bin Abdul Aziz kata dia ni anak yatim, gaduh dengan aku. Tak apa. Bagi pujuk anak yang kena anak Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz kata ada apa? Aku wakil daripada Samarkand nak cerita apa yang berlaku. Umar bin Abdul Aziz ambil, tulis. Sebab kes ini dibicarakan semula di mahkamah. Tulis dan cop. Dia balik, bila dia balik, beribu kilometer, orang dia dah sampai, dia tak apa nak dia buat. Tentera beribu-ribu, Khalifah bagi tak sampai 2 baris. Tapi dia kata tak apalah, dia bagi, kita bagi kat orang Islam. Bila bagi pada orang Islam, terus immediately mahkamah bersidang soal Khalifah. Dan mahkamah menyalahkan tentera Islam diarahkan keluar semuanya sekali daripada Samarkand. Mahkamah Islam suruh tentera Islam keluar, dengan mahkamah kali keluar. Buat balik proses, seru pada Islam, kutip balik cukai, tawar balik jizyah. Kalau tak mau baru perang. Kali yang kedua itulah dikatakan mereka masuk Islam beramai-ramai. Kena keadilan. Saya nak cerita apa? Islam proven tidak pernah menzalimi non-Muslim. Tapi kita boleh tengok nasib orang Islam di Myanmar, di Bosnia. Kita boleh tengok nasib orang Islam di negara-negara majoriti Islam, minoriti Muslim. Di China apa yang berlaku? Semalam
Saya dengan konsul Malaysia yang pernah berkhidmat di Beijing, dia cerita apa yang berlaku. Di India bakar hidup-hidup orang Islam. Masjid 1000 tahun. Masjid Babri 800 ke 1000 tahun Masjid Babri umur dihancurkan. Hanya atas dakwaan di bawah tapak Masjid Babri itu ada dewa. Tidak ada surat kabar barat, media barat kata ekstremism, teroris Hindu. Melainkan satu dua yang major, tak ada kata. Tapi satu dua orang kes terpencil di negara orang Islam ekstremis agama. Sebab itu kita kena benarkan perkahwinan campur. Selama ni tak ada pun isu. Ini perkahwinan soal hukum hakam agama. Saya tak benarkan, dia tak nak jaga setting agama itu. Pun begitu ada kebenaran untuk Kristian dan seumpamanya, kerana tabiat itu berbeza. Dalam Islam bukan saja agama, ada bab kufu dalam agama. Kufu dalam perkahwinan. Bapa dia satu orang kaya, hidup anak ni dalam keadaan mewah, budak perempuan. Tiba-tiba yang meminang dia satu orang yang sangat miskin, boleh bagi kahwin. Tetapi kalau bapa dia argue atas kufu, kerana aku dah didik anak aku dalam suasana ni, dia tak mampu hidup dalam kemiskinan ini. Dan kalau kalaupun kata bapa dia nak kahwinkan anak perempuan, tak mau. Dia kata ini bukan kehidupan aku, miskin dia ni. Bukan dia hina miskin, kerana aku tak biasa dengan ni. Dia ada argument di mahkamah. Pasal dia tak biasa. Katalah satu orang perempuan kahwin dalam mazhab Hanafi ke seumpama, dia kahwin dengan satu lelaki. Lelaki ni teruk punya latar family dia. Bapa dia keluarga yang elok. Bila meskan ni jadi tak betul, disebut nama bapa dia dan seumpamanya. Walaupun Hanafi tidak mensyaratkan wali, tetapi mereka kata sebahagian ijtihadat mereka, dan maka konun-konun di negara-negara Arab yang pakai Hanafi, bapa masih boleh argue kalau keadaan yang macam tu. Masalah kufu. Sebab tu ada bab berhubung dengan kahwin dengan asyraf. Ini mungkin ustazah-ustazah tahu. Kahwin dengan wanita asyraf, maksudnya wanita yang keluarga Nabi ni. Kenapa fuqaha dulu kata kalau nak kahwin kena nak tengok bab ni? Sebagainya ke berlebih-lebihan. Itu yang ditegur oleh Hamka. Tapi kalau dia hidup bahasanya bahasa elok, family-nya bahasa terhormat, tiba-tiba pergi masuk dalam satu family yang mencarut, cakap pun tak elok, tak ada peraturan, dia tak boleh masuk. Soal kufu, walaupun sama agama. Ini kan soal berbeza agama dan sembahan. Islam ada argumen dia. Kerana tujuan agama, tujuan kahwin bukan untuk buat liputan media. Tujuan ialah untuk kebahagiaan rumah tangga yang tenteram. Ini satu argumen yang kuat dalam fiqh Islam.